Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kami akan menerangkan sedikit mengenai konsep Malaysia Madani. Pada 19 Januari 2023, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memperkenalkan satu kerangka dasar baru iaitu Malaysia Madani bagi memertabatkan semula negara sebagai sebuah negara yang makmur dan dihormati. Konsep yang diperkenalkan ini mempunyai 6 tunggak utama. Mari kita lihat satu persatu 6 tunggak utama Malaysia Madani. Kemampanan mensyaratkan kesejahteraan dan keseimbangan dalam kehidupan. Selain itu, kemampanan juga menitikberatkan elemen saling menghormati dan saling menyayangi antara bukan sahaja manusia tetapi juga haiwan dan tumbuhan serta alam sekitar. Kemampanan juga menitikberatkan elemen kebajikan dalam mengekalkan mutu kehidupan manusia. Antara contoh kemampanan yang boleh dilihat adalah melalui usaha kerajaan yang telah menggerakkan pemodenan sistem universiti di samping dengan mewujudkan ijazah berkaitan industri yang berfokuskan kepada penggunaan teknologi baru. Kesejahteraan membawa maksud kesejahteraan daripada aspek duniawi serta ukhrawi serta kesejahteraan untuk dari aspek ekonomi negara yang mampan dan juga kesuburan amalan kerohanian dalam kalangan masyarakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Malaysia, kita perlulah mempunyai sikap yang baik dan juga mampan. Sebagai contoh, berdasarkan aspek pendidikan, KPM telah memberikan pendidikan yang sama rata kepada setiap murid tanpa mengambil kira latar belakang, status ekonomi, kaum dan sebagainya. Dalam usaha untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Malaysia, KPM juga tidak memingkirkan murid-murid kurang upaya, malah mereka memberikan pendidikan yang istimewa kepada murid-murid kurang upaya. Dari segi ukhrawi pula adalah usaha kerajaan dalam meningkatkan amalan kerohanian dalam kalangan masyarakat selari dengan rukun negara yang pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Teras yang ketiga iaitu daya cipta. Daya cipta merupakan satu pembaharuan daya cipta yang kreatif dalam merancang sesuatu bagi memberi manfaat kepada generasi akan datang. Contohnya, dalam bidang pendidikan, inovasi amat diperlukan untuk menyelesaikan masalah pembelajaran. Inovasi yang dihasilkan hendaklah selari dengan kepesanan teknologi kini. Baiklah, aspek madani yang seterusnya ialah hormat. Hormat bermaksud adab, budi bahasa, kesopanan dan ketawadukan. Hormat ini penting untuk dipupuk dalam setiap diri masyarakat, tidak mengira usia, bangsa dan agama bagi melahirkan masyarakat yang lebih harmoni. Bahkan, hormat juga merupakan asas penting kepada tingkah laku bagi seseorang manusia. Hormat bukan sekadar menyentuh manusia malah, termasuk juga hormat kepada haiwan dan alam sekitar. Antara contoh yang dapat dikaitkan dengan sikap hormat dalam kalangan guru ialah hormat kepada komuniti sekolah. Guru memberikan layanan yang sama rata, tidak mengira jawatan dan latar belakang. Seterusnya, hormat kepada diri sendiri. Jangan biarkan diri kita dipenuhi perasaan negatif kerana ianya akan meninggalkan kesan yang buruk kepada diri kita. Sebagai seorang pendidik, kita perlulah sentiasa positif supaya PDP dapat dijalankan dengan lebih berkesan. Kemudian, dengan tidak membuang sampah merata-rata, itulah tanda hormat kita kepada alam sekitar. Guru juga boleh menerapkan amalan ini kepada murid-murid supaya sikap hormat boleh dipupuk. Assalamualaikum. Madani sini. Kau dari kampus Madani ni ya. Dia dalam Madani tu. Dia asal kau tu dalam Madani. Kalau kita dalam Madani, kalau apa kita buktikan dengan amanah satu pertanggungjawaban yang berkaitan dengan moral dunia ekonomi. Nak atau tidak penting ekonomi. Dia merupakan satu perkara yang pokok untuk menjamin dia keamanan satu masyarakat. Jadinya dia lebih kurang keamanan. Ya. Kalau kita contoh keyakinan nilai keyakinan bahawa sebagai contoh ada satu yang merupakan pelajaran kita boleh yakin dan amanah adalah untuk kita menjalankan dasar pendidikan yang ditetapkan oleh kerajaan. Okey, jadi Tuhan ini akan menjadikan aspek keyakinan dalam iman ini mampu untuk menjadikan aspek sekolah. Kita betul-betul mengingat seperti itu. Terima kasih. Susun CD kat mana? Banyak tolong juga. Boleh, terima kasih. Pada rungkaian tadi, simulasi menunjukkan konsep ataupun prinsip akhir dalam Malaysia Madani iaitu ihsan. Baiklah, apa yang dikatakan dengan ihsan? Ihsan merupakan ungkapan yang menjelaskan tentang konsep mempedulikan ataupun mengambil cakna terhadap orang lain. Dalam kaitan yang lain, kita sebagai seorang yang tinggal dalam masyarakat itu berbagai kaum, kita perlulah cakna dengan sekeliling kita. Selain itu, ihsan juga sinonim dengan sifat mengasihi orang lain yang merangkumi ahli keluarga, jiran tetangga, sahabat andai dan orang sekeliling kita. Secara umumnya, ihsan dari segi keadilan adalah seorang yang berkemampuan atau berkuasa menentukan sebarang keputusan yang adil dan tidak bersalah pada setiap hukum dengan sanggup memperlukan kepentingan pribadi sendiri.
Dikasih untuk orang yang bawa manfaat orang lain. Oleh itu, kita sebagai pegawai atau khidmatan tidak juga terlepas dalam nilai pengamalan nilai ihsan di dalam kehidupan, khususnya dalam persekolahan. Nilai ihsan ini kita dapat manifestasikan kepada makhluk lain, sama ada murid, sama ada sesama guru ataupun pihak atasan, secara melalui sama ada tenaga, harta, kepakaran dan juga ilmu. Oleh itu, sebagai pegawai khidmatan kita marilah sama-sama kita amalkan nilai ihsan itu di dalam kehidupan kita sebagai guru. Maka tamatlah sudah penerangan daripada kumpulan kami, kumpulan ke-15 tentang konsep Malaysia Madani. Diharapkan anda semua dapat memperoleh sesuatu daripada penerangan yang kami sediakan. Terima kasih dan Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.